Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi peluang lagi untuk meneruskan hidup, menambah koleksi, menambah ganjaran yang kita akan kutip daripada ibadat umum dan ibadat khusus. Saya Nafiz Zalman bin Jamaluddin hari ini merakamkan untuk tujuan menyampaikan ilmu ataupun berkongsi rasa kepada tuan-tuan. Tajuk yang saya nak bawakan hari ini berbeza sikit daripada tajuk-tajuk yang lain. Saya hari ini suka untuk membahagikan ataupun menceritakan sedikit daripada berkaitan dengan tasawur Islam. Tasawur Islam ini, tasawur tu dia bermaksud gambar, suratun tu gambar. Suratul Islam adalah gambaran tentang Islam, tetapi saya lebih kepada ingin menumpukan kepada perspektif muamalat. Banyak penceramah, biasanya kebanyakan penceramah dia menumpukan kepada bukan muamalat. Islam itu dia terdiri daripada tiga perkara, iaitu yang terdiri daripada akidah. Akidah ni dia ialah melibatkan, kita biasa orang sebut hablum minallah, hablum minan nas. Akidah adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Dalam bab akidah tu macam-macam perkara yang kita belajar, kita tahu dan biasa ustaz-ustaz menerangkan tu. Antaranya tajuk syurga, neraka, benda-benda yang tidak dapat dilihat sam'iyat, hanya boleh didengar sahaja. Yang itu biasa dah dibincangkan oleh penceramah ataupun ustaz-ustaz. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua, Islam itu terdiri daripada bab akhlak. Akhlak ini adalah satu perkara yang penting. Individu Islam itu dibina daripada imej akhlak yang baik. Akhlak itu akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, sesama manusia, akhlak dengan alam sekitar, akhlak dengan kehidupan selain daripada manusia, binatang, tumbuhan dan lain-lain. Ada perkara yang perlu kita ketahui, ada perkara yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Islam itu dia mengandungi syariat. Syariah ni apa dia? Jalan. Maksud asalnya adalah jalan. Syariat ini dia mengandungi 4 perkara penting dalam syariat, iaitu terdiri daripada ibadat, muamalat, ahwal sahsiyah ataupun hukum munakahat. Munakahat ni yang menceritakan tentang perkahwinan, daripada mula nak memilih pasangan, bagaimana membina keluarga, tanggungjawab suami isteri, sehinggalah kes-kes perceraian, sehinggalah pembahagian harta. Dan yang keempat adalah jinayah. Dalam Islam dia tidak sempurna kalau undang-undangnya kita mengambil undang-undang daripada barat. Islam telah menentukan hukum jinayah, hukum kesalahan-kesalahan tertentu, dengan menentukan juga kesalahan dan hukuman. Jadi kalau politik biasanya dia menceritakan jenayah ni lah hukum-hukum yang bakal diterima bagi orang yang, contoh orang yang minum arak kerana dengan sengaja, dengan niat, dengan tanpa meragukan, dengan pengetahuan, mereka akan orang yang minum arak akan disebat ataupun denda, lain-lain dan sebagainya lah. Banyak lagi benda lain lagi. Bunuh, balas bunuh, itu adalah dalam bab jinayah. Kemudian yang kita nak bincangkan hari ini adalah, kita katakan tadi, muamalat. Muamalat ini adalah satu perkara yang kita nampak dia tidaklah daripada bersumberkan Islam. Apa yang kita lakukan, apa kita beranggapan
muamalat ini adalah hukum yang konvensional yang kita kena ikut. Sebenarnya dalam Islam, dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dalam hadis dalam Sahih Bukhari contohnya kan, dia menceritakan hampir 500 hadis yang menceritakan tentang perniagaan. Bagaimana Rasulullah memulakan kehidupan, bagaimana Rasulullah membangunkan imej seorang businessman ataupun imej sebagai usahawan. Bagaimana Rasulullah mengikut Abu Talib untuk berniaga daripada satu tempat ke satu tempat, antaranya Syria. Bagaimana Rasulullah dibina imej yang baik. Kemudian akhirnya bila Abu Talib sakit, bagaimana pula Rasulullah meneruskan perniagaan. Itu imej yang baik. Bagi bangsa Melayu contohnya, kita mungkin berniaga tu yang kita nampak yang besar, yang banyaknya pada imej kita sekadar jual sarapan pagi, jual goreng pisang dan sebagainya. Tetapi apa yang ditunjuk Rasulullah adalah imej perniagaan tu adalah sangat penting. Dia berdasarkan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi dalam perniagaan, dia perlu ada komponen-komponen yang kita katakan tadi. Kena ada akidah, maksudnya percaya kepada Allah. Rezeki itu datangnya daripada Allah dan rezeki itu boleh ditarik daripada kita. Kemudian ada syariat, ada panduannya. Kemudian dalam perniagaan, dalam urus niaga, dalam bisnes ini, dia ada akhlak-akhlak yang baik. Jadi seterusnya boleh kita lihat pula bagaimana sejarah Rasulullah, kesungguhan Rasulullah membina kepercayaan di kalangan pedagang-pedagang, peniaga ataupun orang awam pada masa itu, masyarakat pada masa itu, membina imej yang baik. Dan sampaikan Rasulullah ini digelar sebagai Al-Amin. Maksudnya kalaulah seorang peniaga yang benar, yang Al-Amin ni adalah maksudnya yang benar, yang boleh dipercayai. Jadi kalaulah imej perniagaan itu tidak ada imej Al-Amin, maka kita risau perniagaan kita kita risau diri kita tidak bersifat jujur, tidak bersikap benar pada perniagaan. Kita risau perniagaan kita mungkin tidak akan bertahan lama. Jadi walaupun kita berniaga kecil, walaupun kita berniaga sama ada kecil daripada jual nasi lemak, sarapan pagi dan sebagainya, hinggalah kita berniaga perkara yang lebih besar lagi, jual rumah, jual tanah, jual kenderaan, jual macam-macam benda lah, servis perkhidmatan dan sebagainya. Kita memerlukan imej yang jujur, imej yang baik. Kena tiru pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ambil Rasulullah tu sebagai intipati dalam perniagaan kita. Bagaimana untuk kita meneruskan perniagaan kita supaya sukses macam Rasulullah. Kena tengok, kena lihat balik bagaimana Rasulullah menjalankan perniagaan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menerangkan. InsyaAllah saya rasa sampai di sini dulu pengenalan sedikit sebanyak berkenaan dengan perniagaan, pengenalan tentang muamalat Islam, bagaimana Islam membentuk peniaga yang benar, peniaga yang jujur, bukan sahaja jujur tetapi peniaga yang berjaya dunia dan akhirat. Sebab kalaulah kita abaikan daripada sudut muamalat Islam, maksudnya Islam yang kita faham itu dia masih lagi tidak mencukupi, tidak lagi kita kata complete, tidak lagi sempurna, maka kita boleh menambah pengetahuan dengan melihat, belajar daripada orang-orang yang tertentu berkenaan dengan muamalat dan perniagaan dalam Islam. Sekian.